Oh, itu 5. Matlamat utamanya adalah untuk menyediakan pendidikan tertiary yang berkualiti dalam bidang kimia. Ia menawarkan pengajian sepenuh masa serta pembelajaran sepanjang hayat atau PSH melalui kursus jangka pendek kepada komuniti setempat. Sehingga kini tersedia 105 buah kolej komuniti yang telah melahirkan ramai graduan berjaya dalam bidang masing-masing. Kejayaan alumni kolej komuniti dalam bidang pekerjaan telah membuktikan bahawa kolej komuniti mampu melahirkan modal insan sebagai pembangkit kepada transformasi negara ke arah ekonomi berpendapatan tinggi. Selain itu, pembudayaan pembelajaran sepanjang hayat PSH telah dimantapkan di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025 sebagai satu lonjakan ketiga iaitu menghayati pembelajaran sepanjang hayat. Kejayaan peserta kursus PSH dalam mengubah status ekonomi mereka telah membuktikan kursus-kursus jangka pendek kolej komuniti yang bersifat meningkatkan kemahiran, upskilling dan meniti semula reskilling telah memberi impak kepada sosioekonomi penduduk setempat. Tidak diperlukan menerapkan nilai jati diri yang tinggi dibentuk melalui program-program kemasyarakatan seperti program yang baik pilih kediaman penduduk setempat di sekitar pertumpahan telah siap disempurnakan bagi tahun 2021 dalam meningkatkan akses peluang pendidikan berkualiti serta pembangunan modal insan berkelanjutan Islam. Program TVET Tahfiz telah diperkenalkan dengan menegakkan elemen kemahiran dan hafasan Al-Quran untuk kejayaan masa hadapan. Oleh yang demikian, terkini tentulah kolej komuniti satelit Perhentian bertempat di Kompleks Muafakat Sungai Pinang, Belum. Kolej komuniti ini menumpukan kepada pelaksanaan pembelajaran sepanjang hayat PSH sepenuhnya dengan fokus peserta terdiri daripada B40, OKU, Ibu Tunggal, Keluarga Emas, Belia dan golongan NEET. Hal ini seiring dasar Rancangan Malaysia ke-12 dalam memudayakan pelaksanaan
sama dan inklusif di semua peringkat kumpulan pendapatan, etnik serta wilayah. Mengapa perlu pergi jauh jika peluang terbentang di depan mata? Jangan hanya tunggu dan lihat. Kejarlah dan ciptalah peluang untuk berjaya di masa hadapan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pengacara majlis pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selaku Perdana Menteri Malaysia. Kita bagi tepukan kepada yang amat berhormat. Yang amat berhormat Datuk Haji Hasni Muhammad selaku Menteri Besar Johor Darul Takzim. Yang berhormat Senator Datuk Dr. Ahmad Masrizal Muhammad selaku Timbalan Menteri Pengajian Tinggi. Yang berbahagia Datuk Seri Abdul Razak Jaafar selaku Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi. Yang berhormat Datuk Haji Salihuddin Haji Hassan selaku Pegawai Kewangan Negeri Johor. Yang berhormat Datuk Seri Ahmad Mazlan selaku Ahli Parlimen Puntian. Yang berbahagia Major General Datuk Seri Jamil H. Baharom selaku Penasihat Agama kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, pegawai-pegawai kanan Kementerian Pengajian Tinggi, pegawai kanan Persekutuan dan Negeri Johor, penghulu-penghulu, pemimpin-pemimpin setempat, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama di dalam majlis untuk menyaksikan majlis pelancaran Kolej Komuniti Satelit Puntian yang akan disempurnakan tidak lain dan tidak bukan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selaku Perdana Menteri Malaysia sebentar lagi. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, kami di Kementerian Pengajian Tinggi, khususnya Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, amat berbesar hati di atas kesediaan Datuk Seri untuk menerima jemputan dan undangan kami. Tidak kita lupakan juga Kementerian Pengajian Tinggi ingin mengambil kesempatan ini untuk mengalung-alungkan kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Hasni Muhammad selaku Menteri Besar Johor yang ada bersama-sama menyantuni majlis ini, walaupun kita tahu Yang Amat Berhormat sangat sibuk dengan segala tugasan rasmi beliau. Para hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, pagi ini kita bersama-sama di dalam majlis pelancaran Kolej Komuniti Satelit Puntian. Pelancaran ini merupakan satu penzahiran komitmen Kementerian Pengajian Tinggi bukan saja untuk menjayakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 Pendidikan Tinggi atau PPPM PT, tetapi juga Pelan Strategik Politeknik dan Kolej Komuniti 2018-2025. Malah apa yang lebih utama adalah ini adalah manifestasi kerajaan dalam menyokong agenda pelaksanaan pembelajaran sepanjang hayat untuk menambah ilmu, memperkasakan kemahiran dan meningkatkan taraf hidup komuniti setempat. Untuk makluman semua juga, di negeri Johor ini terdapat 4 buah politeknik dan 14 buah kolej komuniti yang telah beroperasi. Purata penghasilan graduannya adalah di antara sekitar 3,000 orang setahun. Dalam hal ini saya ingin nyatakan di sini bahawa negeri Johor merupakan antara negeri yang menjadi penyumbang utama kepada penghasilan pekerja
mahir melalui pengoperasian institusi pendidikan teknikal. Tahniah saya ucapkan. Kena pula pada tempat dan ketikanya, College Community Satellite di Pontian ini dijangka akan membantu merancakkan lagi ekonomi setempat melalui penyediaan tempat latihan, kemahiran dan keusahawanan kepada komuniti seperti golongan belia, warga emas, ibu tunggal, orang kelainan upaya dan B40. Pelaksanaan program PSH di College Community Satellite di Pontian ini bakal menjadi satu loncatan yang menggerakkan dan menggalakkan komuniti untuk membangunkan diri selain daripada melalui pelbagai aktiviti dan kursus yang ditawarkan. Dan terdapat banyak program yang akan insyaAllah kita tawarkan. Seperti antara program yang kita akan tawarkan adalah program penjagaan dan keusahawanan, komputer dan teknologi maklumat, jahitan dan pakaian, serta catering dan sajian. Justru besar harapan saya agar College Community Satellite ini dapat diterima baik dan mendapat sokongan daripada seluruh agensi kerajaan dan swasta, malah diterima di semua peringkat, terutamanya penduduk tempatan. Yang amat berhormat Datuk Seri, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, suka saya kongsikan juga di sini bahawa pelajar-pelajar College Community ini sangat aktif dengan program-program tanggungjawab sosial atau CSR kepada masyarakat, dan diharapkan program seperti ini dapat memberikan nilai tambah kepada pelajar selain daripada apa yang mereka perolehi di dalam bilik kuliah. Program CSR ini merupakan sebahagian inisiatif utama kementerian untuk memberikan pendedahan, terutamanya pendedahan awal kepada pelajar terhadap masalah dunia sebenar, serta memupuk semangat kerjasama untuk saling bantu-membantu. Untuk makluman yang amat berhormat Datuk Seri juga, pada hari ini dan semalam telah berlangsung pelbagai kursus hasil usaha kolektif bersepadu 13 College Community Negeri Johor. Dan kita telah menawarkan berbagai kos dan juga kursus, antaranya contoh sebagai College Community Segamat. Dia menguruskan kursus asas robotik dan berbagai kursus itu antara robotik sehinggalah ke College Community Pagoh pula yang menganjurkan kursus jahitan kreatif. Bermaksud berbagai program dan kursus yang kita tawarkan di College Community. Kerana saya percaya ini adalah satu permulaan kepada kami di KPT untuk membina satu hubungan yang sangat baik, dan kita harapkan mendapat sambutan daripada penduduk tempatan. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, great things in business are never done by one person. They are done by a team of people, dan itulah yang kami sentiasa laksanakan di Kementerian Pengajian Tinggi. Sekali lagi saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih saya kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri kerana sudi untuk menyantuni majlis pada hari ini. Juga terima kasih daripada Kementerian Pengajian Tinggi kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Hasni Muhammad di atas ruang dan masa yang diberikan untuk bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Kepada seluruh rakyat Malaysia di Pontian, pihak KPT berharap penubuhan College Satellite ini akan dapat dimanfaatkan bersama secara optimal, dan semoga hasrat KPT untuk membantu meningkatkan kemahiran anak-anak Pontian menerusi penubuhan College Satellite ini akan tercapai dua hendaknya, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Terima kasih kepada
saudara pengacara majlis, terima kasih kepada Syekh Nujaimi bin Muhammad dari daerah Pontian, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi, Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Ahmad Masrizal bin Muhammad, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, Yang Berbahagia Datuk Seri Abdul Razak bin Jaafar, Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi, Yang Berhormat Datuk Haji Saifuddin bin Haji Hassan, Pegawai Kewangan di Johor, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad bin Maslan, Ahli Parlimen Pontian, Yang Berbahagia Major Jeneral Datuk Seri Jamihil Bahrom, Penasihat Agama kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Pegawai-pegawai kanan Kementerian Pengajian Tinggi, Pegawai-pegawai kanan Persekutuan dan Negeri Johor, penghulu-penghulu, pemimpin-pemimpin setempat, pimpinan jemputan, rakan media, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin serta limpahnya dapat kita sama-sama dalam majlis pelancaran College Community Satellite Pontian pada hari ini. Di kesempatan ini saya ingin mengalu-alukan kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri, kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama pada majlis pagi ini, khususnya memberi ruang dan peluang kepada warga di Benut ini untuk melihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan lebih dekat lagi. Kalau tak tahu orang Benut ni Datuk Seri dapat tengok Datuk Seri dalam kaca-kaca TV, video-video TikTok tu je lah Datuk Seri. Tapi hari ini kita dapat tengok Datuk Seri secara dekat, dan tentunya ini akan meninggalkan satu kenangan manis, satu kenangan yang cukup bermakna kepada kami warga di Benut ini. Tidak lupa juga kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Noraini bin Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi, di atas keyakinan untuk cadangkan sebagai satu college community satelit dibina di Benut ini, dan memberi ruang dan peluang kepada kita di Benut untuk menikmati faedah matlamat program-program yang begitu mantap yang dibangunkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi turut juga sampai ke Benut. Jadi bila dah ada college community satelit, sedikit demi sedikit, taklah agaknya memakan masa yang lama Datuk Seri Dr. Noraini daripada college community satelit ini. Kenapa tidak kita teruskan ajalah jadi college community di Pontian ini, di Benut. Tak payah satelit tu lagi, kerana orang Benut ramai juga nak macam tempat-tempat lain ada peluang untuk mendapat latihan, untuk mendapat peluang berbagai bentuk bimbingan dan juga latihan yang boleh diraihkan. Al-maklum sajalah, negeri Johor ini tentunya negeri yang ingin untuk pantas membangun, lebih-lebih lagi bila banyak yang agak terencat satu masa. Jadi kita nak kejar kehilangan masa 22 bulan itu untuk kembali segera meletakkan negeri Johor ini berada di landasan bersedia untuk menjadi negeri yang kehadapan
dalam banyak perkara, kehadapan, rujuk kepada sejarah, merujuk kepada kekuatan yang ada kepada negeri Johor. Jadi untuk itu kami di Benut ini sekali lagi merakam setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih. Mampuannya terubat jugalah hati orang Pontian, orang Johor bila lihat ada menteri daripada Johor. Dia lalu juga beri pandangan pandang jeling-jeling lebih sikit kepada negeri Johor ini. Terima kasih banyak yang berhormat Datuk. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, sesungguhnya adalah menjadi harapan dan cita-cita kerajaan negeri untuk melihat lebih banyak lagi aktiviti ekonomi dapat digerakkan. Kita tahu ramai rakyat yang terkesan di luar sana akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Ramai yang terpaksa tutup perniagaan mereka. Ramai masyarakat di luar sana yang terpaksa menggunakan simpanan mereka, menggunakan segala bentuk untuk meneruskan kehidupan mereka. Sebab itu dalam pakej rancangan Ihsan Johor, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kerajaan negeri membelanjakan hampir setengah bilion, bukan hampir, lebih setengah bilion, 500 lebih juta dibelanjakan untuk membantu rakyat yang amat terkesan oleh kerana pandemik COVID ini. Maka itu antara usaha-usaha lain daripada menghulurkan bantuan, lain daripada menyediakan kemudahan, ialah untuk menggerakkan lebih banyak lagi program-program seperti yang diturunkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi pada hari ini. Satu program yang berbentuk kursus-kursus pendek, latihan-latihan dalam bidang TVET ini untuk membolehkan mereka dalam tempoh 2 minggu, 3 minggu, mungkin 4 minggu mendapat latihan dan juga kemahiran baru untuk memberi mereka ruang dan peluang sebagai satu avenue baru untuk mencari atau menambah sumber pendapatan mereka. Jadi untuk itu kita di peringkat negeri akan terus memastikan rancangan-rancangan kerajaan sama ada untuk latihan semula, reskilling, untuk meningkatkan kemahiran upskilling mereka, untuk mempelbagaikan kemahiran mereka, cross skillingnya akan terus digalakkan oleh kerajaan ini. Malah satu peruntukan yang agak besar disediakan oleh kerajaan negeri menyedari bahawa rakyat memerlukan pendapatan tambahan, masyarakat perlu meningkatkan ekonomi mereka dalam keadaan yang amat mencabar ini. Untuk makluman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita di Johor telah menerima sebanyak 22 juta melalui IRDA, di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai pengurusinya telah memperuntukkan 22 juta ini untuk tujuan masyarakat mendapatkan reskilling, upskilling dan juga kemahiran tambahan dalam keadaan mereka yang amat terkesan. Jadi untuk itu kerajaan negeri ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat di atas peruntukan yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan, maka peruntukan-peruntukan yang turun ini berarti bahawa keyakinan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat selaku pemimpin negara kita terhadap upayaan dan kemampuan serta kepentingan negeri Johor dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi negeri ini. Sebab itu kerajaan menyediakan peruntukan yang besar untuk membantu masyarakat di Johor. Tidak terhad kepada hanya 22 juta untuk program-program yang saya sebutkan tadi, reskilling, upskilling, cross-skillingnya. Malah apabila kita berhadapan dengan pandemik ini, salah satu daripada sektor ekonomi yang terus tumbuh, terus berkembang ialah sektor pertanian. Oleh kerana Benut Yang Amat Berhormat, kita juga agak aktif dan juga agak banyak program pertanian kita di sini. Maka kerajaan persekutuan melalui Laksana telah menurunkan peruntukan hampir 35 juta untuk membolehkan sektor-sektor pertanian besar kecil, pelbagai sektor, giliran, huluan
dapat digerakkan, dapat kita melahirkan lebih ramai usahawan-usahawan dalam bidang pertanian sebagai contoh. Mereka yang berniaga dulunya membekalkan hasil-hasil mereka ke pasar-pasar tani, ke pasar-pasar raya dan sebagainya. Mereka terpaksa beralih budaya kaedah berniaga mereka kepada berniaga atas talian. Maka sebab itu, ianya perlukan kemahiran, ianya perlukan latihan, ianya perlukan pengetahuan. Jadi atas dasar itu 35 juta disediakan untuk membantu usahawan-usahawan, mereka-mereka yang ingin menceburkan diri dalam bidang kemahiran pertanian. Inilah antara beberapa perkara saya nak sebut kepada rakyat di Johor ini, bahawa kerajaan melalui ikhtiar yang kita persembahkan kepada rakyat adalah satu ikhtiar yang bertujuan dan bermaksud bahawa sebaik sahaja selesai pilihan raya negeri ini, kerajaan itu harusnya semampunya terus bergerak ke hadapan. Tidak perlu membuang masa, tidak perlu kita berlengah-lengah dalam menggerakkan ekonomi negeri ini yang saya katakan lebih awal tadi telah tertinggal, telah terkesan bukan hanya oleh kerana pandemik tetapi juga oleh pelbagai faktor, antaranya ketidakstabilan politik di negeri Johor yang secara langsung telah menjejaskan kerancakan ekonomi, pergerakan ekonomi yang sepatutnya menjadikan negeri Johor ini jauh ke hadapan. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak boleh berlengah, kita tidak boleh membuang masa kerana setiap saat, setiap ketika yang kita bazirkan untuk hanya duduk di bilik-bilik mesyuarat merupakan satu masa dan tempoh yang tidak berlaku adil kepada rakyat Johor. Rakyat Johor sesungguhnya memerlukan sesuatu yang lebih besar, yang lebih baik. Kerana ini adalah sesuatu di mana kerajaan pusat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah bersedia untuk terus menabur di Johor ini, membawa lebih banyak lagi program-program ekonomi datang ke Johor. Jadi kita di Johor sebaliknya pula perlulah menunjukkan keupayaan, kemampuan dan kebolehan kita untuk melaksanakan apa juga tanggungjawab, kepercayaan yang diberikan oleh pucuk pimpinan. Johor harus wajib berada dalam kedudukan yang sebegitu. Ini bukan negeri untuk dicuba-cuba. Ini bukan negeri untuk kita menjangka-jangka. Tetapi sesungguhnya ini adalah negeri yang perlu ada rancangan yang mantap, wawasan yang jelas, mempunyai hala tuju yang benar-benar jelas, yang bertujuan untuk membawa semula kegemilangan negeri kita ini menjadi negeri yang penting dalam negara kita. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, Penon, satu daerah kecil, banyak juga usaha-usaha dibuat. Kita lakukan beberapa perubahan dengan tujuan agar lebih banyak pembangunan akan datang ke Penon. Datuk Seri Menteri Pengajian Tinggi kita pun ada saudara mara di Penon. Jadi kita elokkan jalan, kita besarkan jalan raya kita tu supaya menteri selalu balik ke Penon ini datang jumpa saudara mara beliau. Sekali balik dapat community satellite, balik kedua dapat college community, balik ketiga mungkin dapat cawangan universiti agaknya di Penon ini, insyaAllah. Itu harapan kami, Datuk Seri. Bisik-bisik je lah dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya percaya Perdana Menteri juga boleh bersetuju dan membantu kita di Penon ini. Akhir kata, sekali lagi setinggi-tinggi terima kasih penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mas Sabri Yaakob, Perdana Menteri kita, di atas studian dan sokongan yang tidak terbelah bagi pada negeri Johor dan insyaAllah kepada daerah Pontian ini. Terima kasih kepada warga kerja di bahagian TVET di Kementerian Urang Pahit Semerang. Terima kasih. Ini pun bila orang Pontian jangan lupa Pahit Semerang, bantu sebanyak yang boleh. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menyempurnakan pelancaran Chorus Community Satellite at Pontianak. Dipersilakan. Terima kasih saudara acara majlis. Patutnya saya pakai mask pasal berdua ni. Saya harap KJ tak saman saya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama Haji Hasni bin Muhammad, Menteri Besar Johor. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Noraini binti Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi KBT. Yang berhormat Senator Datuk Haji Ahmad Masrizal Muhammad, Timbalan Menteri KBT. Yang berbahagia Datuk Seri Abdul Razak bin Jaafar, Ketua Setiausaha Kementerian KBT. Yang berhormat Datuk Haji Salihuddin bin Haji Hassan, Pegawai Kewangan Negeri Johor. Yang berhormat Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Maslan, Ahli Parlimen Pontianak, ahli-ahli yang berhormat Datuk Seri Jamihir, Pegawai Kanan Kerajaan Persekutuan dan Negeri Johor, pemimpin-pemimpin masyarakat, rakan-rakan media, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian. Syukur alhamdulillah dengan izin dan limpah rahmatnya, pada pagi ini kita dapat bersama-sama berkumpul untuk perasmian College Satellite Community di Kompleks Muafakat Sungai Pinggan, Dun Pontianak, Dun Benut Pontianak. Saya berasa amat gembira dan berbesar hati kerana Kementerian Pengajian Tinggi ataupun KBT sekali lagi sudi mengundang saya untuk bersama-sama dengan keluarga Malaysia di Benut ini sempena majlis perasmian College Community Satellite at Pontianak. Saya difahamkan College Community ini merupakan College Satellite yang kedua seumpamanya ditubuhkan selepas College Community Satellite di Parit Sulong yang mana kedua-duanya berada di negeri Johor. Tadi Yang Amat Berhormat Menteri Besar sebut tak payah satelit-satelit lah, kalau boleh terus jaga kampus College Community. Ni di Dun Benut ni, Webi bertanding sini. Yalah, sekarang kisah saya ni, sebab sekarang ni Dun Benut ni Menteri Besar Johor. Saya percaya lepas ni Menteri Besar Johor lagi. Jadi ini bukan untuk kempen sebab ini program kementerian, tak ada sampai kempen. Tapi Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Hasni, insya-Allah kita tukarkan daripada satelit kepada bukan satelit untuk akan datang. InsyaAllah saya dengan Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi
akan berbincang dengan pihak EPU dan Kementerian Keuangan untuk kita tukarkan status daripada satelit kepada kampus college komuniti. Seperti yang diluluskan oleh kerajaan dalam RMK 12, terdapat 4 buah lagi kolej komuniti di Johor ini bakal mempunyai kampus tetap. Kolej komuniti tersebut ialah Kolej Komuniti Bandar Tenggara, Kolej Komuniti Paguh, Kolej Komuniti Parit Sulong dan Kolej Komuniti Simpang Renggam. Semua projek ini melibatkan kos atau shilling peruntukan kira-kira 61.2 juta ringgit. Tahniah kepada negeri Johor. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, dalam RMK ke-12, kerajaan telah mengenal pasti pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET sebagai satu daripada pemacu perubahan, khususnya bagi memenuhi permintaan pekerja oleh pihak industri. Justru kerajaan telah bersetuju untuk memperuntukkan 6.6 bilion ringgit bagi melaksanakan pelbagai inisiatif di bawah kementerian dan agensi berkaitan, termasuklah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti atau JPPKK di bawah KPT. Pada tahun 2022 juga, kerajaan memperuntukkan 25 juta ringgit kepada JPPKK untuk melaksanakan program latihan TVET. Kita menyasarkan seramai 25,000 pelatih mendapat manfaat. Kerajaan sangat komited memperkasakan komuniti setempat melalui agenda TVET yang merupakan manifestasi kepada usaha kerajaan di dalam membantu meningkatkan taraf hidup keluarga Malaysia. Saya percaya tenaga-tenaga mahir yang dilahirkan oleh program TVET berupaya memberikan satu anjakan perubahan yang konkret. Sudah banyak contoh-contoh di luar sana yang membuktikan TVET mampu melahirkan pekerja mahir yang terlatih serta berupaya mencipta pekerjaan sendiri dengan berbekalkan kemahiran yang dimiliki. Buktinya, kadar keboleh pasaran graduan TVET pada tahun 2020 ialah 87%, iaitu melebihi daripada kadar keboleh pasaran graduan di peringkat nasional yang direkodkan sebagai 84.4%. Secara khususnya, kadar keboleh pasaran graduan kolej komuniti pada tahun yang sama ialah 94.2%. Nilai ini adalah yang paling tinggi antara institut latihan kemahiran awam yang kita ada di Malaysia. Untuk kadar keboleh pasaran graduan TVET 2021, saya difahamkan laporan rasmi belum dikeluarkan. Namun saya dengar-dengar ada kabar yang positif. Kita tunggulah pengumuman daripada Menteri Pengajian Tinggi tentang perkara ini. Apapun, keluarga Malaysia sekalian, saya boleh simpulkan di sini bahawa produk TVET termasuk juga kolej komuniti ini sebenarnya menjadi rebutan para majikan di luar sana. Justru itu, kolej komuniti berperanan besar dalam menawarkan akses kepada komuniti setempat untuk meningkatkan kemahiran. Dengan pendekatan pembelajaran sepanjang hayat atau PSH yang disediakan oleh kolej-kolej komuniti,
saya yakin hasrat untuk menyediakan keperluan latihan dan kemahiran di semua peringkat usia akan dapat dilaksanakan. Seperti yang berhormat Datuk Seri Nur Aini katakan tadi, di Kolej Komuniti Satelit Pontian ini pelbagai aktiviti dan kursus ditawarkan. Kita ada program keusahawanan. Saya percaya tentu saja keusahawanan atas talian juga akan disediakan, kelas komputer, jahitan, catering dan sebagainya. Semuanya bertujuan memperkasakan komuniti setempat, terutamanya dari segi sosioekonomi. Besar harapan saya agar penubuhan Kolej Komuniti Satelit di Pontian ini akan dimanfaatkan secara optimum oleh penduduk di seluruh Parlimen Pontian. JPPKK juga seharusnya mempergiatkan lagi program-program yang dekat dengan belia dan komuniti bagi memastikan kursus yang ditawarkan memenuhi kehendak dan keperluan komuniti setempat. Saya minta pihak JPPKK secara berterusan mengadakan libat urus bersama-sama dengan kepimpinan masyarakat setempat untuk mengenal pasti apa sebenarnya yang komuniti di sini perlukan. Begitu juga dari segi kursus yang ditawarkan, mesti dipadankan dengan industri di sekitar kawasan ini. Jadi itu tidak ada timbul masalah mismatch ataupun ketidak saling padanan antara kerja dan kursus yang ditawarkan. Dari situ barulah kita boleh rangka dan laksanakan program komuniti yang bersesuaian. JPPKK hendaklah secara komprehensif mempromosikan tentang manfaat Tibet. Seboleh-bolehnya kita mahu supaya persepsi yang mengatakan Tibet ialah pendidikan kelas kedua dan tidak relevan dapat dihapuskan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan keluarga Malaysia yang saya kasihi, KPT akan memulakan penjenamaan semula terhadap Tibet. Ramai ibu bapa yang mempunyai persepsi yang negatif terhadap Tibet. Ramai yang menganggap Tibet ini seperti yang saya sebutkan tadi, pendidikan kelas kedua. Ramai yang menganggap bahawa Tibet adalah tempat untuk pelajar-pelajar yang tercicir sewaktu pendidikan. Kalau kita bandingkan dengan negara maju, Jerman, sebuah negara industri yang maju di dunia, Perancis, sebuah negara yang maju dari segi industri, Tibet menjadi pilihan utama rakyat, bukan pendidikan yang dipilih. Kalau di negara lain, negara maju, pendidikan Tibet diajar lebih awal lagi. Berbeza dengan kita, pendidikan Tibet diajar selepas tingkatan 3, iaitu bermula dengan tingkatan 4 ke atas. Baru pelajar membuat pilihan. Kalau kita dulu, waktu sekolah dulu, nak sains ke, sastra ke, teknikal ke, kita buat selepas peperiksaan tingkatan 3. Jadi kita bercadang untuk Kementerian Pendidikan menggubal satu dasar yang baru tentang Tibet, supaya pelajar-pelajar boleh membuat pilihan subjek yang mereka ingin ceburi daripada tingkatan 1 lagi. Jadi, dan dari segi Tibet, ruang untuk melanjutkan pelajaran juga telah pun diperluaskan. Kalau dulu kita tahu yang sijil-sijil latihan Tibet ini tidak boleh digunakan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti. Tetapi hari ini sudah ada beberapa universiti Tibet ini telah pun menerima sijil vocational dan sijil latihan Tibet ini untuk melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat universiti. Jadi pada ibu bapa, jangan mempunyai perasaan rendah diri apabila anak-anak belajar di sekolah-sekolah vocational dan Tibet, kerana tagline kita untuk Tibet adalah
Tibet pilihan utama untuk berjaya. Jadi saya harap dengan adanya college community di Pontian ini akan memberi ruang yang lebih banyak kepada masyarakat setempat untuk mendapat pekerjaan satu masa. Tuan-tuan keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi dan juga KPPKK atas undangan pada saya untuk menyempurnakan majlis ini. Tahniah kerana pada hari ini bertambah sebuah lagi college community di dalam peta Malaysia. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Johor di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk Hasni. Saya difahamkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Nur Aini banyak sokongan dan bantuan yang diberikan oleh Kerajaan Johor kepada Kementerian Pengajian Tinggi di dalam memperkasakan pendidikan bagi anak-anak di negeri Johor. Saya percaya perancangan kita, perancangan daripada Kerajaan Johor akan menjadi sinergi yang baik untuk kita memperkasakan pendidikan di Johor. Bagaimanapun saya setuju untuk memastikan perancangan kita berjaya, Johor memerlukan kerajaan yang stabil. Dan untuk memastikan kestabilan Johor ini, ianya bukan terletak di tangan saya, bukan terletak di tangan Datuk Seri Hasni, bukan terletak di tangan Datuk Seri Nur Aini, tetapi terletak di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sama-samalah kita berdoa agar Johor akan mempunyai kerajaan yang stabil selepas minggu depan. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Datuk Nur Aini, terima kasih kepada Datuk Hasni, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan di atas kehadiran pada pagi ini. Dengan harapan Johor terus maju di bawah kepimpinan Datuk Hasni dan kerajaannya, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan College Community Settling at Pontian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan tahapan dalam iraan 3, 2, 1. Alhamdulillah, kita sudah pencerahan dan kita akan teruskan lagi dengan beberapa penyampaian di atas. Seterusnya majlis diteruskan dengan penyerahan surat tawaran masukan dan bantuan kepada College Community BKPKK Kementerian Pendidikan Tinggi untuk melakukan
Akhirnya ini saya mempersilakan peserta khusus refleksologi tangan dan kaki Ainur binti Abdullah daripada Persatuan Wanita Sungai Pilihan. Syahratul Nira binti Abdul Rahman bagi khusus komunitas Jalan Raya orang Sungai Pinggan orang betul lepas raya ini terima mereka hormat. Teruskan silakan Emrul Manharis bin Mat Yatim bagi khusus jahitan premi. Maksudnya khususnya adalah anak-anak Hafiz Perdita Madani. Dengan Sanasa binti Ahmad khusus Express Manicure. Dengan Wati binti Isan khusus goreng spasi popcorn dan goreng honey chicken. Oh, yang itu sebagai PP sepak bola. Khusus senaman tour disediakan oleh Polis Komuniti Kota Tinggi. Kemudian daripada khusus bukit coklat buat Atika Aziz kemas paling rupiah. Kemas khusus bukit coklat buat Mustaqimah binti Matrus bagi khusus penghasilan pindah kata peserta-peserta daripada PPP Pontianak. Oh, cuma potensi dapatnya. Muhammad Izzatuddin Bomber daerah Pontianak bagi khusus asas servis penghargaan mereka. Silakan Tuan Wali Rasid bin Haji Yusof Satuan Pertahanan Polis Negeri Johor Jawa Pontianak khusus pembuatan beberapa masakan dalam masalah untuk dari ikan dan lain-lain dari kami dan sesuatu dan kita bahasa betul-betul beberapa silakan Si Ahmad Azwar bin Al-Fatah daripada pejabat daerah Pontianak bagi khusus bisnis mereka. Oh, khusus untuk yang ada. Ini disediakan oleh Komuniti Muar. Yang ini guys, ada Muhammad Azim bin Abdul Rahim khusus asas robotik yang berdekati seperti Madani. Dan daripada aksesoris suasana masalah Muhammad Hafiz Abdullah bagi khusus CCTV Megaphone. Terima kasih kepada semua peserta khusus. Terima kasih juga kepada semua tenaga kepada dan seluruh komuniti Johor yang sangat kami banggakan. Seterusnya adalah penyampaian hasil pemeriksaan keselamatan pengalaman tiga posisi SPP. Kemana juga telah berdasarkan limpahannya kepada Masjid Pekan Paling Tengah, Surau Nurul Fala, Surau Darul Naim, Surau Kampung Datuk Ali Paling Saya, Surau Kampung Paling Saya, Surau Kampung Daerah Paling Akar Saya, Surau Darul Ulum Paling Tengah, Surau Paling Putri Menangis Kawasan 2, Surau Darussalam Paling Nadonin, dan Surau Paling Tengah telah melindungi iman sebesar ikhlas dan tanda kasih warga Jabatan Pendidikan Pertanian dan Polis Komuniti kepada masyarakat Pontianak. Maka dengan itu, dengan sesuatu macam silakan yang terus
juga telah